Majlis tempatan memainkan peranan utama dalam memastikan kawasan warisan terus terpelihara. Pertama sekali, mereka boleh mengubal dasar undang-undang kecil yang menetapkan garis padan jelas tentang pembangunan dan renovasi di kawasan bersejarah. Namun, dasar saja tidak mencukupi tanpa penguatkuasaan dan pemantauan yang berkesan kerana bangunan warisan mudah terancam jika pemilik melakukan perubahan yang tidak sesuai. Selain itu, majlis boleh menyediakan insentif ekonomi seperti potongan cukai atau bantuan kewangan untuk mendorong pemilik bangunan menjaga nilai asal. Pada masa yang sama, usaha pendidikan komuniti amat penting kerana masyarakat lebih cenderung melindungi warisan apabila mereka memahami makna dan identitinya. Dengan gabungan dasar, penguatkuasaan, insentif dan pendidikan, kawasan warisan dapat dipelihara secara menyeluruh. Selain itu ialah apakah yang berlaku apabila bangunan warisan dimiliki secara persendirian. Yang pertama, pemilik bertanggungjawab menjaga dan memelihara bangunan tersebut, tetapi perlu mematuhi undang-undang dan garis panduan yang ditetapkan. Yang kedua, sebarang pengepasuaian atau pembangunan biasanya terhad dan memerlukan kelulusan pihak berkuasa untuk mengelakkan sebarang kerosakan nilai sejarah. Selain itu ialah bagaimanakah pihak berkuasa tempatan dapat mengimbangi pembangunan dan pemeliharaan warisan. Yang pertama adalah menguatkuasakan garis panduan perancangan. PBT ataupun pihak berkuasa tempatan menetapkan zon warisan khusus yang perlu dilindungi dan menghadkan jenis pembangunan moden di kawasan tersebut. Yang kedua ialah menggalakkan pembangunan semula jadi atau adaptive reuse. PBT membenarkan bangunan lama ditukar fungsi menjadi premis modern macam kafe ataupun hotel, di samping memberi insentif bantuan atau pengecilan cukai kepada pemilik. Jawapan saya ialah ya. Majlis tempatan perlu mengawal sewa, papan tanda, renovasi dan jenis perniagaan di kawasan warisan. Kawalan sewa memastikan penduduk asal dan perniagaan kecil tidak diusir. Kawalan papan tanda dan renovasi mengekalkan identiti budaya serta seni bina asal. Sementara itu, kawalan jenis perniagaan menggalakkan kedai tradisional dan kraft tangan, bukan hanya rangkaian komersial besar. Dengan kawalan ini, kawasan warisan kekal autentik sambil terus berkembang secara adil. Bagaimanakah mereka dapat mengelakkan kawasan warisan daripada menjadi kawasan pelancongan yang terlalu bersifat komersial semata-mata? Pertama, dasar pemeliharaan mesti ditegakkan dengan menguatkuasakan Akta Warisan Kebangsaan 2005 serta garis panduan Jabatan Warisan Negara. Kedua, plan pengurusan warisan perlu disediakan merangkumi penyelenggaraan, kegunaan, pembangunan baharu dan pendidikan komuniti serta dikaji semula setiap 5 tahun. Ketiga, penglibatan komuniti amat penting supaya penduduk tempatan menjadi penjaga identiti budaya, bukan sekadar penonton. Akhir sekali, kawalan komersialisasi perlu dilaksanakan dengan menghadkan jenis perniagaan, mengawal kadar sewa dan menetapkan garis panduan, papan tanda serta renovasi agar suasana asal tidak hilang. Sebuah bandar boleh kekal moden tanpa memusnahkan karakter budaya lama asalkan pembangunan dilakukan secara bijaksana. Konsep pembangunan lestari membolehkan bandar berkembang dengan tetap menghormati identiti budaya. Sebagai contoh, melalui pendekatan adaptive reuse, bangunan lama boleh diberi fungsi baharu seperti pusat seni atau muzium tanpa menghapuskan nilai sejarahnya. Selain itu, teknologi moden boleh diintegrasikan dengan reka bentuk sesuai supaya kawasan bersejarah tetap terpelihara. Walau bagaimanapun, majlis perlu memastikan keseimbangan komersial agar kawasan warisan tidak sekadar dijadikan produk pelancongan semata-mata. Jika keseimbangan ini dijaga, maka bandar bukan sahaja kekal moden tetapi juga terus mengekalkan karakter budaya lama yang menjadi identiti masyarakat.